Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Tak adalah terlalu ekstrim punya pergerakan. Tapi komoditi dolar masih lagi menguasai pasaran. Cuma JPY menyelit sikit kat situ. Okey. Cuma ada kekuatan sedikit untuk JPY dan currency seperti Euro, CHF dan juga GBP masih lagi dalam keadaan paling lemah. Okey, pada hari ini Euro, CHF, GBP antara currency yang lemah lah. New Zealand, AUD, Kanada, itu merupakan currency komoditi dolar currency yang agak bullish. Kita ada data yang agak mengejutkan pada hari Jumaat, data pekerjaan NFP yang apa kata di luar jangkaan lah. Dijangkakan negatif lagi. Tapi lalu wow, positif. Orang-orang yang bekerja, maksudnya benda tu agak bagus kepada ekonomi. So sentimen positif di pasaran terus melompat-lompat kata bersukaria pada hari Jumaat yang lepas penutup minggu lepas hari Jumaat pukul 8.30 ada news. So semua sekali dalam keadaan terlalu positif, terlalu sentimen positif lah disebabkan data tu. Dan kelangsungan tu berterusan sehinggalah pada waktu Asia pada pagi tadi. Ada sikit melompat, maksudnya market ada sedikit kukuh dan kembali reda. Sebab minggu ni ada satu, sekejap mana mouse? Mana Forex Factory ni. Pada minggu ni ada ni ada ni yang market tunggu ataupun market nak lihat apakah projection, apakah cerita mengenai monetary policy di US pada hari Khamis, Rabu malam Khamis. Khamis pagi pukul 2 pagi So itulah market tengah dalam keadaan berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat kebanyakan currency, jom kita lihat currency kejap NZD USD kita tengok semua sekali meja USD CAD semua sekali dah orang panggil dah sampai overbought oversold lah, kawasan yang paling ekstrim. Okey, kawasan ekstrim maksudnya dia dah jatuh banyak. Kalau AUD USD dah naik banyak. Okey, AUD USD dah sampai resistant, kalau kita panggil sampai resistant. Apa lagi USD CHF rasa tak berapa sangat. Sebab dua-dua ni currency yang selalu dia sama sifat. Bukan sama sifat lah. Maksudnya kalau currency market dalam keadaan sentimen negatif, selalunya USD kukuh diikuti dengan CHF. Okay, dan sideways untuk USD CHF. GBP USD dalam keadaan yang agak menaik untuk sekarang ataupun kita panggil dah jatuh, dia membuat correction sekejap. Apa lagi Euro USD dalam keadaan yang meningkat tinggi naik ke atas. USD JPY sideways, tak berapa ke mana, cuma kita nampak ada kelemahan sedikit di JPY. Tapi USD masih lagi lebih kukuh, maksudnya JPY memang seminggu 2 minggu ni kena tapau teruk. Memang lemah betul. Okey, so apa yang kita dapat simpulkan, semua sekali currency terutamanya komoditi dolar dah berada di kawasan yang apa panggil dah terlalu tinggi ataupun dah overbought, terlebih beli dah kuat sangat dah. Kita nak lihat adakah retracement akan berlaku ataupun dia terus sambung lagi sikit nak naik. Tu yang kita nak lihat dan Zuli ada tolong lukiskan di dia punya apa orang kata, dia punya market outlook ni. Untuk USD index, dia dah jatuh sampai ke satu kawasan. Satu kawasan penentu. Adakah USD tu akan terus jatuh melebihi 94.64 ni, jatuh ke bawah lagi, ataupun dia bounce untuk follow arah. Maksudnya ni satu kan. Ni pergerakan satu. Ni dua. Mungkin tiga naik lebih tinggi. Adakah dah sampai masanya? Itu kita nak lihat. Okey. Dan kebanyakannya semua sekali dekat sempang, dah dekat junction.
ke mana hala tuju next untuk komoditi dolar dan juga USD. Okey? Adakah USD akan mendominasi market ataupun sebaliknya? Ya, macam tu yang saya maksudkan on association dan close masa New York. Boleh. Tak ada masalah. Boleh kan? Nak on macam gitu, lepas tu tutup lah. Waalaikumsalam Muhammad Fazilah. Apa khabar? So, untuk sekarang ni, apa yang kita boleh simpulkan? Semua sekali currency berada di kawasan penentu ataupun kita nak membuat keputusan adakah dia akan terus lemah ataupun dia akan melakukan correction ataupun meneruskan perjalanan untuk naik untuk USD lah. Sebab USD punya trend asal adalah kalau kita tengok kat daily adalah ke atas. Dia punya hala tuju dia ke atas ni 1, 2 dan 3 ke atas. Mungkin. Alright. Mungkin dia akan terus break high ni. Tu kita tak pasti, kita tengoklah macam mana perjalanan ataupun game dia. Kalau makin jatuh, market masih lagi dalam keadaan sentimen positif teruk. Okey? Positif teruk dia punya permainan. Alright. Tu untuk cerita semasa lah, dan komoditi dolar masih lagi dalam keadaan mendapat sambutan ataupun masih lagi kukuh untuk semasa. Dan apa cerita-cerita yang menarik, semua sekali menunggu apa penyebab. Ini sekarang ni diorang dah sampai kawasan tau. Kebanyakan diorang semua dah sampai kawasan yang kita nak lihat. Sekarang dia tengah mencari penyebab dia. Contoh kalau nak buy USD ni pada ketika ni, apakah sebab, reason? Adakah Rabu malam Khamis ni masa FOMC tu, itu adalah reason untuk kita long USD? Okay? Adakah itu reason? Tu kita nak lihat. Sekarang ni cari sebab dia. Sekarang dah tak ada berita. Tak ada berita baru yang bagus datang dan tak ada berita yang teruk. Yang teruk gila datang. Sekarang tengah mencari penyebab. Kenapa nak buy, kenapa nak sell. Okay? Kalau kebanyakan currency dah nak sampai ke kawasannya, kita boleh lihat kat sini. Ni untuk IBEX, Spanyol punya index. CAC JPY pun dah sampai ke kawasan yang kita nak lihat. Kebanyakannya NZD USD dah nak sampai. So itulah kebanyakan currency dah sampai ke kawasan yang kita nak lihat. Ada tak price action menunjukkan dia nak lakukan reversal ataupun buat correction. Dah start untuk turun. Tu yang kita boleh tunggu, perhatikan. Okay. Dan pada hari ini, kalau kita lihat dekat Forex Factory, tiada apa-apa cerita besar kecuali pada pukul 9.45 ni, Lagarde akan akan bersoal jawab, akan macam press conference gitu. Senang cerita soal jawab lah. Kita nak tunggu apa cerita dia. Itu yang kita nampak euro pada hari ini tak ke mana lagi. Belum ada apa-apa pergerakan yang wow. Kita tunggu pada pukul 9.45 nanti. Ada tak cerita-cerita yang menarik untuk kita lihat Australia bercuti, Bank Australia bercuti pada hari ini, dan pada hari esok pun tiada apa-apa yang besar kecuali pada hari Rabu lah ada data inflasi dan juga FOMC. Okey, dan lain tak ada. Minggu ni memang fokus kepada cerita ni, meeting ni. Alright. Tu saja. Orang rumah Kin salam. Waalaikumsalam tu kan. Kin salam tu juga. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Untuk kita punya minggu lepas kosong minggu lepas kita tak payah nak update lah. Sebab apa? Sebab kita tunggu dia membuat retracement, tapi dia berjalan terus. Minggu lepas tak ada cerita. Tak ada game untuk kita minggu pertama. Minggu pertama Jun kita tak ada game. So kita boleh update saja yang ini masuk ke minggu ni. Okay. Dan asal dia zoom ni. Kecil sikit. Okay.
Okey, kalau kita lihat dekat Finviz punya pergerakan pada hari ini ada sama tak? Euro, NZD, AUD, GBP, Kanada jatuh betul tak? Kanada ada tu. Ini sebab saya tak update Yang weekly ada siapa-siapa update tak? Weekly siapa yang tu dominan rasanya komoditi dolar campur plus dengan euro kalau tak silap. Okey. Untuk minggu lepas New Zealand, AUD, euro dan juga Kanada. Yang kukuh. So kita update dekat sini. Kat sini dulu. AUD, Kanada, New Zealand dan juga euro. Yang lemah yang ni minggu ni. Yang ni kita masukkan euro. Okey. So yang ini masih lagi GBP. So kita ada 4 currency yang apa pasal kat sini? Okay, kita ada 4 currency yang kita cek peluang buy dan 4 currency kita cari peluang sell. Okey, ini tambah euro dan ini tambah GBP. Okey, ni masuk Jun kedua. Okey, rasanya yang ini. Betul tak? Ada siapa update? Fazli. Betul kan? Untuk weekly minggu lepas, AUD, New Zealand, Kanada dan juga euro yang kukuh. Okey. Dan yang lemah adalah GBP, JPY, USD dan juga CHF. So kita tinggal padan-padankan sahaja apa-apa currency yang kita boleh lihat yang ada peluang. Contoh nak ambil apa? Apa yang best? AUD, AUD USD, kita ambil major pair dulu. AUD USD. Okay, AUD USD. Right. So korang ada level-level yang menarik untuk dijeling-jeling. Ni satu. So kat sini satu. Dan kita ada mana lagi? Okay, ni kawasan-kawasan yang sebab dia naik jauh kita boleh markingkan. Ni kawasan-kawasan support yang mungkin kita tunggulah sebab kita cek peluang untuk buy. Okay, kita cek peluang untuk buy. So, mana kita punya resistance hanya dekat atas saja. Okay, tu level-level yang kita boleh lukis. So, kita hanya paling dekat kawasan yang kemungkinan besar yang kita boleh cari adalah di kawasan sini. Tunggulah dia turun. Okay. Tunggu dia turun dulu. Dia membuat correction macam ni. Baru kita cek peluang untuk buy. Ni turun 100 pip juga kejatuhan 100 pip. Okay. Tunggu dia turun 100 pip baru kita membuat keputusan. Alright. So kita ada banyak pilihan. Next pair apa yang rasanya menarik? NZD USD. NZD USD. Mak NZD USD sini. So kita nampak ini 400 pip. Ni 400 pip daripada atas sini sampai ke bawah sini 400 pip. Rasa-rasa tally tak dengan AUD USD kita hanya ambil 100 pip. So mana kawasan 400 pip? Kat bawah sini Sebab NZD USD kita 69 67 sini. Sini. Kat kawasan ni yang paling dekat pun kat kawasan ni. Yang ini kat sini saja yang nampaknya ada kita punya support.
So kita tunggu sahaja kawasan situ dan resisten kita yang terdekat betul-betul dekat atas. Okey. Kawasan situ dan dekat sini. Okey. Tu untuk NZD USD. Kalau nak cek peluang buy kat sini rasa macam dah sampai hujung. So kita tunggu dia buat correction dulu. Alright. So kita padankan lain, USD terlalu jauh sangatlah dia punya tu. Kita tukar apa lagi? GBP. GBP kita nak sell Euro GBP. Euro GBP. Kita cek peluang untuk buy. Okey, yang ni cantik. Macam cantik ni Euro GBP kita cek peluang buy. Okey, cantik. Kawasan yang kita ada. Kita punya resistance di atas sini satu. Ke atas sini satu. Okey. So ni kawasan-kawasan resistance dan kawasan support kita adalah di kawasan-kawasan sini. Okey. Sekarang apa yang kita nak tunggu adalah adakah kawasan sini adalah kawasan yang menarik untuk kita cek peluang buy. Sebelum tu kita tengok pattern apa yang jelas yang kita nampak untuk Euro GBP. Boleh tak gunakan Zuli punya correction kita pakai? Zuli complete dia punya tu. Kalau kita nak curi-curi pun tak ada masalah. Okey. Ni apa yang kita nampak? Pattern. Kita tengok Zuli punya Euro GBP. Kita cek peluang untuk buy kan. Kita tengok H1. Okey. Dah. Dia buat macam mana? W, X, Y. Gitu je. Gitu je. Tapi ni dia tak update ni. Benda tu dah turun. Benda tu dah turun ni tak update. Sepatutnya dia dah dekat bawah sini. Sekejap kita tengok dia punya H4. Sekarang harga ni bila ni? 89,865. 89,865. Kat atas ni. Masa tu harga kat atas. Sekarang harga dah kat bawah. Masa tu harga kat atas ni masa dia update tu. So sekarang kita kena berusaha sendirilah. Apa yang saya nampak 1, 2, 3 kat sini. Macam kena tunggu satu lagi level. Rasa kat bawah Ni kawasan yang paling logik. Next punya kawasan. Next punya support. Okay, kalau dia sampai cantik. So kawasan sini. Kita tunggu kawasan sini. Okay. Tu kawasan yang rasanya kita boleh cek peluang buy. So cek peluang buy. Long position kita di kawasan sini. Okay. Alright. Berapa risk reward? 2.31. Okay, ni untuk Euro GBP saya tunggu dia jatuh sampai bawah sini. Ada lagi 100 pip lagi untuk dia buat correction sampai sini. Baru kita cek peluang untuk buy. Okay. Ni zigzag, simple zigzag 5, 3, 5. Tunggu dia buat kejatuhan. Higher high. Betul. So tu untuk Euro GBP dan lagi satu try. Satu lagi apa pair yang cantik untuk kita gabungkan? Gabungkan kat sini. Apa korang nak? Euro Chef.
Jom cari Eurochef. 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 Ada tak? Ada potensi tak? 1, 2. Ada support yang menarik. Resisten kita dekat atas. 1, 2. Okey, yang paling dekat dia punya tu kat kawasan sini lah. Kawasan-kawasan sini yang paling dekat support yang kita ada. So, apa pattern yang kita nampak untuk semasa untuk dibuat correction? 3, 3, 5. Okey. Alright. So, area sini tapi kita tengok Euro GBP kita target dalam 100 pip lagi. 856, 100 pip juga kawasan sini. So, area sinilah. Saya masukkan kecil sikit sini. Kawasan sini So, kita boleh cek peluang untuk buy di kawasan tu, Eurochef. Target, next. Support. Kita punya stop loss di bawah tu. Okey. So, ini ada kawasan yang kita tunggulah. Okey, untuk Eurochef. So, kita ada 4. Yang 2 untuk USD ni macam jauh sangat ni. Yang ada potential adalah Euro punya pair. Okey. So, kita masukkan save kita punya layout ni. Lepas tu besok kita sambung lagi 4. Kita tengok ada tak potential lagi 4 ke 4 pair. Trade idea. Week ke-2. Jom. Okey, ada berapa pair? CAT JPY. CAT JPY. CAT JPY. Kita cek peluang untuk buy CAT JPY Nampak tinggi sangat tu kan. Tu bawah sini. 300. 400 pip. 400 pip one way. Aduh. Pengsan. CAT JPY 400 pip tunggu dia buat correction. Tu je support yang terdekat. Lain ada apa lagi? Banyak Euro punya pair yang korang boleh try curi. Euro. Gabungan lah. Euro GBP tadi, Euro USD. USD JPY lemah teruk Teruk sangat dia punya lemah. Korang tengok GBP NZD. Ada cantik tak? GBP NZD. Ada can tak? Yang terdekat kat sini. Berapa tu? 500. Jauhnya. Yang terdekat 500 pip yang terdekat 500 pip. Tunggu dia membuat correction 500 pip. Barulah korang seronok nak masuk. Kena tunggu buat correction atas sikit. Kawasan-kawasan sini ke. Sebab tadi 54 size dia. Besar sangat. Okay. GBP apa lagi? Chef. AUD Chef. AUD Chef pun one way. So tak cantik. Korang kena pilih yang dah jauh sangat. Tunggu dia buat correction sharp yang jauh ke. Baru kita menarik untuk sembang balik. Tadi yang ada potential 2 pair yang betul-betul nampak ada sinar. Euro GBP, Euro Chef. Okay, yang lain nampaknya harapan palsu je nampak. Masuk setup dalam algo. Tunggu short. NZD JPY sempat lagi. NZD JPY. NZD JPY. Ada chance. Tengok tu dekat jauh.
Kat mana nak letak? Kat mana? Rasanya kita tengok berapa. Ambil kau. Yang terdekat support satu situ, yang paling ekstrim kat kawasan sini. Kalau Zuli ajar kat mana dia punya complete tu kan? Starting. Ni starting. Ni starting. Yang ini pertengahan. Ni kawasan pertengahan. Ni starting. So pilihlah kat mana. Berapa ratus pip ni? 1,400. Tu je yang nampak macam kalau turun sampai sini baru kita rasa okey ni menarik lah juga. Kalau tak macam tak menarik langsung. Okey? Tunggu short. Nak short? Short lah. Kalau short tak ada masalah. Sebab short pun risk reward cantik. Kalau nak short tu risk reward cantik Kita tengok kalau nak short okey tak? Saya tukarkan H4 kejap. Oh ni banyak ni. 3. Next. Sekejap 161 kat atas. Betul-betul kat resistance dia ni Sebab ni dia sideways. So kat atas sini tu kan yang menarik. Yang lain tak menarik. Kat atas ni. Lagi 100, 200, 200 pip. 200 pip atas tu. Untuk NZD-JPY. Okay? Boleh So kita sambung esok untuk pair-pair apa yang menarik untuk kita jenjeling. Ada apa-apa soalan? Tunggu yen dynamic. Yen dynamic. Boleh. Tunggulah. Kalau yen dynamic sedap Rasanya sharp correction dia orang ni. Rasanya kalau contohnya masuk je yen kukuh je. Memang rasanya boleh sampai 400 PO sebab tak ada langsung, tak ada resistance, tak ada support yang terdekat langsung. Semua one way. Untuk JPY punya pair dengan USD punya pair, semua one way. Rasanya kalau membuat correction, dia tak akan buat correction yang kecil-kecil tau. Dia membuat correction sharp, lepas tu dia akan sambung naik balik semula. Okay? Boleh? Tunggu yen dynamic boleh juga. EA boleh masuk setup. EA. Korang nak masukkan apa? AUD, USD? Masukkan lah. Masukkan. Contoh. Tak, kena buka dekat ni satu lagi screen. Tengah tak prepare. Untuk EA ada soalan sebab saya ada dapat 4:05 PM juga mengenai dengan EA yang bagi hari apa Khamis dah test dah main-main dulu. Dah try usah-usah. Dengar Fazli? Ada senang je dia punya tu. Tarik install. Tarik run lah tu. Tapi try demo dulu tengok macam mana. Kalau buat duit okey pakailah. Backtest dulu. Backtest okey tak? Sebab dia kena test dulu, kena main-main dulu. Apa setting yang rasanya cantik. Kalau dah masuk 25 USD terus run. Jangan, itu untuk 100 USD punya setting Maksudnya 100 USD, maksudnya minimum 100 lah untuk dia run. Lepas tu tukarkan lah. Kalau nak pakai 25, 100 bahagi dengan 4. Semua sekali parameter tu bahagi 4. Apa lah yang ada? Kejap tengok parameter apa. Tukar yang sini yang ni nak profit berapa? 5 bahagi 4. Risk multiplier 25 bahagi 4. Kalau ada bonus masukkan berapa kredit kita. Lepas tu berapa R yang kita nak? 0.5. Biarkan je lah kot.
Yang ni kat risk multiplier dengan nak profit berapa ni. Tu kena kecilkan sikit. Ni berapa ratio yang kita nak pakai. Ni tidak tahu install, ajar lagi. Tak ada demo. Okey, saya tukarkan akaun tukarkan Windows kejap, saya buka, boleh tak buka? Buka MT4 kejap Vincent suruh tunjuk kejap. Dah masukkan dalam folder dia. Kan saya bagi dekat tu kan. Dekat apa orang panggil? Dekat alah. Apa nama budak alah tu? Dekat Telegram kan. Korang dah masukkan dekat folder MT4? Dah masukkan folder, senang. Kalau tak masuk folder, nak kena tunjuk daripada sampai masuk folder. Apa jap saya pangkah dulu. Banyak nak kena pangkah. Saya tukar Windows sekejap main screen. Okay. Dah masuk kan? Dah setting? Sekejap saya buang dulu semua. Banyak sangat main-main. Ni main-main lah ni. Nak dapatkan dia punya setting. Setting apa yang cun. Banyak Okay, habis. Alright. So, pada hari ini, kita nak test pair apa? Okay, ni okay, saya start ajar daripada, sekejap soalan hilang. Saya masukkan soalan dulu. Soalan hilang. Mana soalan? Telegram. Dah dalam MT4 Micro, sudah masuk MT4. Tunggu jalan je. Tunggu jalan je. EA hari tu dah set up ke Nadwa? Ke saya tertinggal kereta api? Nak try. Ikut expectancy. Hari tu dah bagi, belum korang kena main-main dulu. Sebab yang saya bagi setting tu berdasarkan daripada 100 USD, berdasarkan daripada apa currency yang kita nak masuk, kita nak tarik ke currency apa. Macam tadi kita ada nampak AUD USD, apa lagi Euro GBP ke, Euro CHF, yang kita boleh nak cari peluang untuk buy. Okay? Macam tadi kita pilih dulu. Alamak, nak kena tukar Windows. Dekat tadi, yang dekat Excel tadi, kan kita ada pilih pair kan, pair mana yang kita nak masukkan kan. Contoh kita ambil Euro GBP, Euro CHF tadi Euro CHF. Ni. Okey. Ni nak tunjuk ni. Nak tunjukkan setting macam mana. Alright. Pertama dah masukkan dalam MT4 dah Kalau dah masukkan senang. Tengok tengah sibuk ubah suai office. Wah, Min, work from home ke? Orang dah habis PKP pun work from home lagi. Ke memang home saja tempat work dia? Okey, ni. Nak tunjuk permainan dia senang ke? Korang dah masuk kan? Ni saya pangkah. Tester saya pangkah. Ni untuk test dekat demo ataupun nak run forward test. Kalau boleh try kat demo dulu. Korang jangan terpedaya dengan ayat macam ni. Nak run EA korang kena letak $1,000 baru account tu boleh tampung. Tak, itu kau letaklah $1,000, letak entry 1 sen, memanglah boleh. Benda tu tak MC. Okay? $1,000 letak 1 sen account micro. Memanglah tak meletup account tu. Dia akan jalan je. Tapi kita tak tahu expectancy. Berapakah pulangan? Contoh kita sanggup merisikokan $1,000. Berapakah pulangan daripada $1,000 tu kita akan dapat. Okay? Kebanyakan apa yang saya dapat
daripada EA ni test, dia insya-Allah payah gila nak dapat sampai 0.3 punya expectancy. Okey? Mesti 0.3 dan ke bawah. Payah gila, serius payah. Sebab kita dah belajar R multiple benda semua sekalian. Nak goreng pun, alah, takkanlah kau letak 1,000, lepas tu entry 1 sen. Memanglah benda tu boleh bertahan. Lepas tu cakap boleh withdraw dia sentiasa. Kita nak withdraw berapa? Contohnya, let's say lah, hari ni letak 1,000, alih-alih market trending at one way. Sampai habis, sampai account tu MC. Habis 1,000. Habis 1 R. Okay, tapi return dia hanyalah 0.01 R. Sampai 100 kali dapat, barulah 1,000 kali tu baru kita cover kita punya rugi tu. So tak cantik. Masuk dalam MQL4. Betul. Hati-hati kena kecam nanti. Tak betul. Itu cerita betul. Okay, ni masuk ni. Dekat Telegram, open data folder. Okay, nampak ni masukkan dekat MQL4, expert, paste kat dalam ni. Okay, paste kat dalam ni. Banyak untuk affiliate lah, apalah. Dekat affiliate tu maintain je profit dia. Profit dia $1, $2, tapi affiliate lebat. Tu ada. Tapi sebab saya tak ada affiliate, so tak ada, tak boleh pakai. Okay. Ada buat. Ni untuk webinar kita. Kita ada punya untuk webinar. So kita masukkan dalam ni. Dah masukkan dalam ni. Okay. Pangkah. Tekan Ctrl N. Okay. Tekan Ctrl N. Right click kat sini. Right click. Right click macam itu. Refresh. Nanti dia akan terus keluar. Okay. Boleh sekarang kita nak test run dekat sini. Okay. Macam mana cara dia? Cara dia adalah senang saja. Korang tarik ni, masukkan dalam chart yang mana yang korang nak. Tapi ingat setup ataupun EA yang saya buat ni, dia bukannya untuk komersial. Bila sebut bukan untuk komersial, apa maksud dia? Adalah untuk kegunaan sendiri. So memang noob betul dia punya coding. Okay, memang boleh pakai sendiri pakai. Lepas tu kena adjust sendiri, setting-setting sendiri je. Okay, macam ni. Korang dah tarik sini. Command, allow live trading, allow DLL. Okay, tekan yang okay, dia terus run. Okay. Ni korang tengok ada senyum dengan masam ni. Kalau masam, dia tak run. Kalau dia senyum, dia run. Okay. Lepas tu input, setting. Apakah setting yang korang nak gunakan? Alright. Contoh 25 risk multiplier bermaksud 0.01 kali berapa? Korang nak kali berapa? Ni setting dia. Kau nak berapa? Kali 25. Okay, let's say 25. Berapa ratio ketamakan? Saya letak separuh. Ratio ketamakan. Profit berapa minimum? Saya letak $5. Cut loss berapa? 100 lah. Negatif 100. Dan ini dia nak layer. Contoh kalau dia pakai layer, setiap kali berapa pips baru dia nak layer. Kita letak kat situ. Okay, magic ni tak payah tukar. 1, 2. Saya buat gitu je. Pips saja. Tekan je okey. Dia terus senyum. Ni auto trading. Ni. Tekan je auto trading, dia terus senyum. Ada duit tak ni? Okey. Okey. Ada satu problem. Silap. Kredit. Bonus. Sebab akaun ni ada bonus $72.2. So korang kena masukkan kat sini $72.2. Kalau takkan tekan-tekan tak ada entry dah profit $72. Tekan $72. So tekan okey. Dah kosong balik. Ada sen. 0.02. Nak halal ke tak nak halal? 72.2. Okey. Aduh. Bolehlah halal lah tu. Okey, kejap. Saya tengok berapa ada kat sini. Tu je, masukkan macam itu ni dah run ni. Dah senyum, dah run. Minta file EA saya terlepas kot masa webinar. Cari dekat folder Telegram tak ada. PM tepi Nadwa. Boleh PM tepi. Nanti saya akan forward kan.
Boleh eh? Itu je. Ni Dahran lah ni. Ni Dahran. Dekat akaun real. Tapi korang kena test dekat demo dulu sebab nak tahu bagus ke tak dapat. Tidak dapat masuk dalam expert advisor. Tak dapat masuk kan? Copy paste je, Dungat. Dungat pula Vincent. Copy paste je. Macam mana dia open data folder, copy paste dekat Telegram tu, tarik, masukkan dia dalam MQL4, letak dalam expert, copy paste dalam ni. Copy paste je. Betul, serius, tak tipu. Copy paste je. Tu lah senang MT4. Copy paste je. Masuk je dalam tu, dia terus ada dalam tu. Lepas tu refresh, dia keluar, tarik je. Terus masuk. Okay? Nak tutup dia. Macam tadi Dungat kata nak tutup. Tutup, tekan je off auto trading kat atas ni. So muka dia masam. Muka dia masam, dia tak run. Boleh eh? Time frame 15 minit. Kejap, saya dah set time frame tak? Rasanya saya dah set time frame. Korang nak letak time frame berapa-berapa tak ada masalah. Rasanya saya dah set time frame. Nak letak 15 minit pun boleh, nak letak seminit pun tak ada masalah. Sebab saya dah setkan time frame dia. Okay? Dah set. Okay. Ni saya kena off sebab dia on tick. Dia jalan tick by tick. So data dia akan masuk dalam sini. Siap pagi, korang buka, check, pergi log, buang, delete semua sekali. Ni delete semua sekali. Pergi MQL4, expert, bukan. MQL4, log, delete semua sekali yang ini. Okay, sebab dia beban dekat situ. Dia simpan data semua sekali. Korang dah 15 minit dah. Macam mana dengan EA test seminggu sekali? Esok kalau nak guna balik, tekan auto trading, betul? Apa? Macam mana dengan EN tu apa? EA. EA test seminggu sekali. Saya check seminggu sekali, tengok benda tu boleh jalan ke tak? Tu je. Okay? Ni, jom kita masuk kita punya topik dulu. Boleh? Dah tinggal 15 minit. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Okay. PC off, EA off. Betul. PC off, EA off. Okay. Kalau PC off, EA tu off juga. Okay, boleh. So, sekarang kalau kita nak trade news, ada tak EA news? Saya pernah buat juga. Tak payahlah. Cerita pasal EA dia habis, rosak. Apa-apa strategi yang dalam ni, dekat trading news ni, saya ada buat. Untuk entry straddle ke, entry tu sama dah ada. Korang tinggal masukkan tarikh je. 100 USD tu ke 25 USD? 100 USD. Yang tadi tu minimum 100 USD. Kalau setting tu kalau korang nak letak 25 USD kecil kan. Dia punya setting tu. Okay. Jom. Ini cerita pasal news. Rasanya news punya webinar kita dah sembang hari tu. Sebelum raya kan. Okay, macam mana trade news? Kebanyakan news akan menggerakkan pasaran. Kalau news tu kalau kita nampak macam perhatian market betul-betul tengah tunggu. Contoh macam FOMC pada hari Rabu malam ni. Okay? Rabu malam Khamis tu. Kemungkinan besar market akan tengok apakah tone ataupun apakah yang akan diberitahu oleh Bank Pusat US untuk news tersebut. Manakah hala tuju untuk Fed. Kita akan nampak pergerakan yang ekstrim. Kalau berlawan ataupun bercanggah daripada apa yang market jangkakan. Berita yang diumumkan bahawa info yang terbaru dari pasaran. Macam sekarang tak ada info. Market ke mana? Ke kanan. Sideways sahaja. Salah satu cara berdagang yang paling popular adalah berdagang semasa pengumuman berita dan data. Sebab apa? Orang suka trade news. 2 saat dah TP.
Untunglah kalau 2 saat dah DP. Okey, baru nak tekan dah DP dah. Tu contoh nak trade news. Dia pergerakan yang laju, ekstrim. Okey, Min, boleh Min? Ah, ini antara antara news yang boleh kita panggil sebagai news besar lah untuk dalam economic calendar. Ni antara news besar yang ada dalam kalender. Yang tak ada tu yang banyak yang menggerakkan pasaran, yang tak ada. Sekarang yang luar daripada kalender tu yang gangster sikit. Yang ni dah sopan-sopan, yang dah dijangkakan. Yang ni kita kemungkinan boleh trade sebab market jangkakan. Okey. Bergantung kepada ekonomi sesebuah negara, sama ada data yang keluar tu menjadi fokus data ataupun kurang perhatian. Dia bukan semua data dia tapau sama rata. Ada yang dia fokus lebih, ada yang dia kurang fokus. Tu dia. Sebagai contoh, data pengangguran lebih penting daripada trade balance. Untuk Jepun, trade balance. Macam dah biasa-biasa je, macam tak ada apa-apa je. Semua data yang dekat Jepun rasanya biasa-biasa je kan. Cuba korang trade news Jepun. Lah boringnya. Sebab pergerakan Jepun lebih kepada bersifat sentimen punya pergerakan, lebih kepada sentimen, bukan jarang data move kurang untuk Jepun. Contoh ada terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah kita percaya bahawa news ni boleh menjadi catalyst. Kita boleh apa yang pertama? Yang pertama ni bukan. Yang pertama adalah pergerakan yang kita tak dapat jangkakan. Yang kedua adalah pergerakan yang kita rasa kita boleh jangkakan. Mungkin kita nak try trade news. Adakah news tu boleh menjadi catalyst kepada kita punya entry? Boleh? Market tidur. Trump tweet mana tahu. Okey, Trump tweet mana kita boleh teka bila dia tweet. Tapi sekarang selalunya waktu-waktu dia tweet. Waktu dia bangun. Ni contoh. Adakah news tu kita boleh trade ataupun kita tak boleh trade, bergantung kepada kita punya sistem. Adakah sistem kita nak menekankan, nak menitik beratkan kepada nak trade news. Kalau tak, kita tak payah layan. Kalau ada, kita masuk. Simple. Proaktif and reaktif dalam trading. Dia ada dua pergerakan ataupun dua cara trading yang kita boleh gunakan, proaktif ataupun reaktif. Proaktif seperti cuba berdagang sama ada data yang keluar positif ataupun negatif. Reaktif kita melibatkan, kita melihat keseluruhan cerita sebenar baru kita masuk. Kita baru kita membuat keputusan sama ada nak masuk pasaran ataupun tidak. Proaktif. Proaktif adalah kita menjangkakan data positif ataupun negatif, itu mudah saja, tidak seberat yang kita bayangkan. Contoh kita tahu data pekerjaan. Bagus ke tak bagus, kita melihat kepada laporan PMI. Contoh data retail sale, kita boleh lihat laporan PMI juga. Dan untuk menjangkakan CPI data, kita boleh lihat PPI di peringkat wholesale. So kita berdasarkan maklumat, berdasarkan data, kita boleh predict apakah next data yang kemungkinan keluar. Ini adalah proaktif punya cara. Tidak perlu kita sehingga kita menjadi penganalisis ekonomi untuk menjangkakan sesuatu data, cukup dengan menggunakan logik akal. Semua PMI bagus, apa benda semua sekali bagus. Takkan kita nak teka data retail sale tak bagus. Data pekerjaan dekat PMI semua laporan cantik. Adakah dekat data pekerjaan nanti cantik? So kemungkinan besarnya akan cantik juga. Reaktif, berdagang secara reaktif lebih kepada cara untuk meneka pasaran dan tidak cuba bertindak ketika berita diumumkan. Ini maksudnya kita betul-betul trade news. Kita react terhadap news tersebut. Adakah news tu follow arah kita ataupun dia berlawan dengan arah kita. Kita nak cuba dia naik ataupun turun. Kita teka. Ini antara kaedah yang kita ada. Yang pertama adalah hedging. Ini ada kaedah yang paling mudah, paling simple. Tekan buy dan sell 30 saat sebelum news. Tu contoh. 30 saat sebelum news kita tekan buy dan sell. Tekan je. Tekan je. Kalau dia naik, yang buy profit, yang sell negatif dalam keadaan floating. Okay.
Sampai satu level yang kita rasa okey dah cukup ni sampai resistant. Pasti akan market profit taking. Market akan jatuh kejap. Bila dia jatuh, kita relax dulu, kita close position untuk sell. Yang ini naik, kita close buy. Dah sampai resistant, dah dia nak turun, kita close sell pula. So, daripada perbezaan antara mana ya? Tunjuk tak ada. Ni. Perbezaan antara jarak buy dan jarak kita exit sell, kat sini lah kita punya profit. Ni antara hedging punya kaedah. Dan next adalah kaedah apa ni panggil? Sama juga. Ni untuk sell pula yang kalau market ke bawah. Dia sampai ke support, sampai support kita close position. Okay, price naik kita exit buy pula. Straddle yang paling popular. Siapa pernah guna straddle? Ini memang popular habis. Ramai menggunakan teknik ni. Teknik yang bergembira je. Sekejap je dapat duit. Ada siapa-siapa yang gunakan teknik straddle? Speed trap orang panggil perangkap, jerangkap. Broker yang apa orang kata tak ada slippage. Guarantee auto profit. Confirm serius. Broker yang tak ada slippage memang price dia cantik cun gila. Kau letaklah buy stop, sell stop. Market letup ke atas, confirm dia ambil order kat situ. Dan naik ke atas, kita profit. Market turun ke bawah, kita profit ke bawah. Senang dia. Kalau trigger buy, kita tutup sell. Kalau trigger sell, kita tutup buy. Okay, gunakan stop order. Okay, kalau price naik, kita untung lah. Lepas tu dia ajar kat sini kalau dah menggunakan straddle, jangan lupa on button trailing. Okay, tapi broker tak ada slippage banyak syarat. Ada ke Min? Broker Yahudi ada kot. Kebanyakan broker memang kebanyakan kalau betul-betul mesti akan ada slippage. Sebab kawasan tu kosong, tak ada order. Kosong lah. So harga meletup ke atas. Itulah dia. Broker Yahudi mungkin lah. PC off, trailing off. Waktu news tak boleh. Tu something lah tu. Dia fix je spread. Dah waktu news dia tak bagi. Tengok syarat-syarat dia tu penggunaan trailing. Lepas tu on trailing. Trailing akan follow dia ke mana tu. Dia pergi. Post hawk. Post hawk ni ini memang siapa yang play safe gila lah. Faham tak macam mana? Ni market tengah gini tengah tenang-tenang. Okay, kita tunggu ke mana Okay, market mana dia? Ni. Kat sini. Kita tengok tunggu news. Oh, news dia kat atas. Okay, dia nak naik atas ni. Apa yang kita buat adalah tunggu dia turun. Okay. Dan dia nak naik dia, baru kita masuk buy. Dia membuat retrace sekejap, baru kita masuk buy. Stop loss bawah. Stop loss bawah ni. Kita masuklah buy. Ni memang paling bertenang. Ini kita panggil post hawk. Orang dah jalan, barulah korang entry. Okay. Benda dah jalan, kita tunggu dia turun dulu. Lepas tu confirm, nak naik. Dia kita pantau arah ke mana market tu pergi. Baru kita masuk. Cara ni lebih santai dan kurang tekanan. Otak pun tak stres. Betul. Advantage trade news. Apa advantage dia? 2 minit TP 1000. Alhamdulillah. Contoh. Okay. 2 minit dia kita trade. Alih-alih dah profit. Senang. Dia tak ada susah. Sekejap je waktu trading. Tu ramai orang suka trade news. Trade news memberikan peluang untuk kita makan pips besar, dapat profit besar, apa lagi besar? Dengan masa yang sekejap. Tu dia. Tu yang orang suka nak trade news. Dan sampai setiap minggu ada news. Sabaran tahap dewa. Jangan mention. Alih-alih jutawan. Betul lah Izzat. Tak dapat stop loss. Bulan bintang. Trade news. Dulu seronok babe.
Dulu news gangster tau. News kalender lah. News yang ada dalam kalender. 100 pip, 200 pip. Waktu news tu macam, heavennya. Setiap kali news je macam menggeletat tangan. Nak masuk market. Bila ada news, bila ada news. Straddle. Straddle. Lepas tu tamak pula tu. Straddle dah straddle lot dah dinosaur habis. Tamak mula letak 20 pip. Price dah nak sampai je TP. Alihkan lah sekejap. Naikkan 40 pip, 50 pip. Oh, ini boleh ni. Terus bayangkan tengok tengok apa? Impian terus. Oh, ini boleh pergi 10,000 ni. Padahal dah boleh close lah. Kalau trade news jangan lama-lama paling lama pun setengah jam. Tu dia punya impact daripada news. Selama gini. Disadvantage dia adalah nervous, spread, slippage, spread kembang, slippage berlaku. Apa lagi? Itulah benda-benda yang dekat apa kata disadvantage trade news. That's why dia kurang. Sekarang dah kurang sebab broker semua dah kebanyakan trader dah tak kena scam sangat lah. Tak kena scam tak kena scam dengan broker kan. So kebanyakan broker kemungkinan besar memang ada slippage. Okay. So slippage maksudnya betul lah. Maksudnya price tak ada kawasan tu, dia naik atas sikit ataupun bawah sikit. Okay. Boleh. So ada apa-apa soalan setakat ni? Dah habis. Ada apa-apa soalan? News besar broker set margin. Itu sebab untuk kawal risiko. Itu memang rule dia lah. Tengok macam benda ni menakutkan dia, margin besarkan lah. Kalau korang tak percaya, kalau korang tak percaya, kalau korang tu tengoklah Chef. Chef kan korang pakai leverage 888 kan. Tiba nak entry Chef kan, dia kemungkinan besar dia punya margin requirement. Okay, faham tak? Faham tak dia punya permainan? Chef kalau tak silap Chef dia punya margin requirement kalau siapa trade pair Chef dia akan besar. Margin user banyak. Margin requirement dia. Okay? Ada apa-apa soalan lagi? Boleh try. Boleh Dungat. Try lah. Try run tu. Rasa nak pergi beli ni lah. Beli desktop juga sebiji. Untuk Windows. Kesian MacBook ni. Didera je. Padahal untuk untuk main-main robot. Untuk trading ke. Boleh lah. Sebab ni MT4 pun tak boleh buka. Kena buka parallel. Kacau. Pakai EA still lembab MQL4 walaupun dah delete kat lock. Itu laptop tahun bila tu Aizat? Dia pakai RAM besar tau Aizat. RAM kalau at least kalau 4 tu memang tak cukup lah. Paling 8. Okay. Esok lah saya ajarkan macam mana korang nak buat multiple MT4. Contohnya SM punya MT4 tu ada sampai 8, ada 6. Besok-besok tunjuk. Beli Alienware, off on balik MT4. Tapi kalau guna laptop ni kena on selalu. Betul lah, kalau guna laptop kena on selalu. Kalau nak guna VPS, boleh lah try. Guna VPS boleh juga. Tengok mana yang sesuai. SM ada VPS. Tengoklah boleh pakai ke tak. Okey tak. Kalau okey, pakai. Kalau tak, jangan guna. Dekat tu boleh pakai. Dekat SM punya VPS. Masukkan, lepas tu tengok. Okey tak. Okey, ada apa-apa soalan lagi?
Ada siapa-siapa yang dah run untuk yang minggu lepas punya. Minggu lepas punya okey kot. Minggu lepas yang okey lah, semua sekali, searah. So, easy. Pakai 2 akaun, MQL5, 1 MQL4, M Jetlag. Semua akaun on serentak. Betul. 550 deposit, dapat 500 lagi. 500 deposit. Aizat, betul lah, pakai MQL4 itu memang untuk akaun MT4 je. Tak ada, saya tak pandai coding untuk MT5 lagi. Takkan nak kena belajar lagi MT5 pula. Untuk MT4 je. Coding tu untuk MT4. Ada apa-apa soalan lagi? Try lah, try. Tengok boleh tak? Jangan try guna duit betul. Guna demo dulu. Kalau rasa dah steam, okey, try lah. Masuk sikit-sikit. Tapi pastikan dapat dulu expectancy dia. Berapa pulangan. Letak 100, berapa kemungkinan korang akan dapat return. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Ni apa ni? Eurochef. JPY turun eh? Tak, Chef turun eh? Eurochef. Eurochef turun eh? Kita target mana kawasan ni? Tunggulah, ada lagi 100 pip lebih kurang. Tunggu dia jatuh, senang. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita beransur? Dah pukul 9. Okey? Tak ada eh? Micro tak ada demo, itulah. Macam mana nak tahu laptop kita sesuai ke tak? Pastikan RAM dia lebih daripada 8. Itulah, kena hantar borang untuk request. Laptop. Dah 2 kali kena reject. Request 10,000. Mampus, reject. Okey. 16 gig. 16 gig memang selesa lah. 4 gig tu kecil sangat. Takut dia tak mampu. 16 gig tu selesa. 8 gig tu okey. Just nice je. Okey, terima kasih semua. Kita sambung esok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Fazli, thank you Dungat. Aizat, Leong, Kian, Kian. Min, thank you Min. Fazila, thank you. Dan kita akan berjumpa lagi esok. Okey, bye-bye.